Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Sejarah Tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan melihat pada topik 2 iaitu Agama Islam di Malaysia. Fokus kita yang pertama pada hari ini adalah untuk menyatakan nilai-nilai keagamaan yang diamalkan ke arah masyarakat harmoni. Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita yang ke-8, pernah menyatakan, masyarakat Malaysia boleh jadi masyarakat paling harmoni, bersatu padu di dunia. Menerusi kata-kata yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, jelas diperlihatkan melalui nilai-nilai keagamaan yang diamalkan di negara Malaysia. Antara nilai-nilai yang diamalkan adalah rasional, iaitu berfikir dengan waras perihal sesuatu tindakan, hikmah, penekanan kepada pendidikan dan pencapaian ilmu pengetahuan serta sains dan teknologi, pengukuhan institusi keluarga. Melalui pengukuhan institusi keluarga, kanak-kanak dan wanita dapat dibela. Amalan bercakap benar untuk mewujudkan masyarakat berintegriti iaitu ikhlas, jujur dan amanah. Nilai yang seterusnya adalah celik akal untuk meningkatkan produktiviti terutamanya dalam bidang kerja ataupun sesuatu pekerjaan. Kesyukuran, menghormati agama dan kepercayaan agama lain. Nilai keagamaan ini juga jelas diperlihatkan dalam prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Nilai yang diterapkan adalah beradab dan berbudi bahasa dalam pergaulan seharian sama ada melibatkan alam maya ataupun realiti. Kedua adalah sikap bertimbang rasa dan berpekerti mulia dengan membantu orang lain di dalam kesusahan. Sekarang mari kita lihat apakah tujuan penerapan nilai agama di Malaysia. Antaranya adalah membentuk jati diri, menjadi asas identiti diri dan penyatuan kepada setiap individu yang bergelar bangsa Malaysia, tidak kira kaum, agama dan warna kulit. Sekarang kita akan lihat fokus yang kedua, iaitu menerangkan kepentingan mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Sekarang mari kita lihat beberapa kepentingan dalam mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Pertama adalah mengiktiraf tonggak dan kekuasaan raja-raja yang semuanya adalah beragama Islam sewaktu negara ini dibentuk. Kedua, memelihara kedaulatan dan identiti negara. Justru itu, satu larangan menyebarkan agama bukan Islam kepada umat Islam telah dimeterai ataupun tertakluk dalam perkara 11/4 dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, kepentingan yang ketiga adalah untuk penggunaan wang awam bagi membiayai institusi pendidikan, pentadbiran dan undang-undang Islam. Keempat adalah memberi kuasa dan tanggungjawab
kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memelihara kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak dan kepentingan-kepentingan yang sah bagi kaum-kaum lain. Dalam mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan, agama Islam telah menjadi kod dan nilai etika iaitu panduan dalam kehidupan negara Malaysia. Membangunkan ikatan sosial dan menyatukan semua individu dalam masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Menerapkan juga sifat dan nilai-nilai penyatuan dalam masyarakat di negara Malaysia. Terakhirnya adalah upacara keagamaan iaitu dapat mengukuhkan hubungan sosial dan memperbaharui hubungan kelompok. Jom sekarang mari kita lihat fokus kita yang seterusnya iaitu menjelaskan kepentingan membenarkan agama lain diamalkan dengan aman dan damai di negara Malaysia. Uniknya, negara Malaysia membenarkan agama-agama lain diamalkan di negara Malaysia. Jadi, mari kita lihat kenapakah pentingnya membenarkan amalan agama lain di negara Malaysia. Pertama adalah identiti negara yang berdaulat, menunjukkan sikap toleransi dan sifat menerima secara teratur dan berperaturan. Kedua, menunjukkan sifat meraihkan perbezaan agama tanpa menyebarkan unsur perkauman dan agama. Ketiga, setiap kumpulan agama diberi hak untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, termasuklah membenarkan penubuhan, penyelenggaraan atau memiliki harta atau institusi namun dengan kebenaran daripada pihak berwajib. Keempat, menanamkan sifat menghormati antara agama satu sama lain demi menjamin kesejahteraan bersama. Kelima adalah untuk mencapai sikap toleransi, kasih sayang dan persefahaman antara kaum justru terus membentuk keharmonian negara kita iaitu negara Malaysia. Secara keseluruhannya, pada hari ini kita telah melihat kepada kepentingan nilai-nilai keagamaan ke arah masyarakat harmoni. Kedua, kita telah melihat kepada kepentingan mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan yang terakhir, kita melihat kepada kepentingan membenarkan agama lain diamalkan dengan aman dan harmoni. Oleh itu, cikgu menyeru kepada kita untuk mengamalkan sikap serumpun bak serai sesusun bak sirih iaitu bersatu padu dalam segala hal supaya negara kita Malaysia masih kekal harmoni dan aman damai. Okay, cikgu rasa cukup setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.